Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam bahagia, salam kasih sayang daripada saya Wan Zavisham bin Wan Yusof, Certified Trainer Master Shiru Global Academy. Baik, Anda sedang menonton video cerita ibu kita. Terima kasih banyak-banyak kerana Anda masih setia bersama saya dalam cerita ibu kita. So, pada kali ini nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang saya tak tahu nak tulis apa. Betul ke? Ini mungkin jadi soalan ataupun pernyataan. Ha, ramai yang berkata, saya tak tahu nak tulis apa lah tuan. Itu peserta-peserta saya lah sebelum ini. Sebab kita ni kadang-kadang ada idea nak buat, nak tulis. Tapi sampai satu masa duduk depan komputer, depan laptop, tak tahu nak tulis apa. Dah jeng kepala lah. Jeng kepala. Dia bila jeng kepala, maknanya kita pun, lah, tak tulis apa lah. Lepas hari ke hari, tak tahu nak tulis apa. So, hari ini saya nak kongsikan idea-idea yang boleh kita tulis sekarang. Dan anda mungkin selepas menonton video ini, anda akan dapat menulis sebuah e-book insya-Allah. Ini mungkin merupakan video pertama yang tuan-tuan tengok. Itu dalam siri saya tak tahu nak tulis apa ni. Dia ada 2 siri, video pertama dan video kedua. Tak kisahlah mana video anda tengok dulu. Sebab video pertama, saya akan kongsikan 3 idea penulisan. Yang video kedua pula ada 4 lagi. Okey, so 4 lagi. So 3 di video pertama, 4 video kedua. Tak kisahlah video mana nak tengok dahulu. Baik. So, kita nak tengok apa lagi yang kita nak berkaitan dengan tajuk ini. Baik, begini. Tajuk ialah, saya tak tahu nak tulis apa. Betul ke? Jadi, saya akan share dengan anda semua 7 idea bagaimana kita nak menulis e-book kita. Baik. Satu lagi perkara ialah, jangan risau. Kenapa? Kerana masalah ini, isu ini, saya juga hadapi. Sebelum ini, saya juga berdepan perkara yang sama, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Apa yang saya kongsi ini, apa yang saya alami. Kemudian, idea ini pula apa yang saya lakukan dan saya buat. Jadi, itu yang berlaku. Sebab saya pernah lalui perkara-perkara begini. Bukanlah sebelum ni, sekarang pun ada juga lalui perkara begini. Kita ni kata manusia biasa. Tak ada pun sempurna mana pun, tak hebat mana pun. Kita ni kalau Allah bagi rezeki ilham, dapatlah. Kalau tak ada lah ya. Kan? Tapi ini satu usaha kita. Baik. Apa masalahnya? Bila saya berdepan dengan isu ini juga, pada tahun 2009, saya mula belajar menulis lah. Bersama mentor saya. So, kadang-kadang saya akan jumpa beliau. Mungkin sekali seminggu, sebulan 2 kali, begitulah. Jadi, saya akan WhatsApp dia. Saya kata, tuan, boleh tak kita jumpa petang ini atau petang esok kan? Okey, boleh katakan. Saya akan jumpa dia. Dan daripada 2009 sampailah 2021, saya masih lagi jumpa dengan beliau. Begitulah kita dengan guru kita. Kita bertanya. Sebab setiap kali jumpa, ada je benda baru kita dapat. Sekali jumpa, ada je benda baru kita dapat. Padahal benda tu pun mungkin kita dah tahu 3 tahun lepas. Tapi dia ulang balik benda tu dan kita refresh balik insya-Allah. Baik. So, apa berlaku? Selepas tu apa berlaku? Apabila kita ni duk tanya soalan siapa tu, kita duk kata, saya tak tahu nak tulis apa. Tak tahu nak tulis apa. Berat nanang. Tak tahu nak tulis apa ni. Bila tak tahu tulis apa berlaku? Ini tuan-tuan. Yang pertama, putus asa. Betul tak? Ada tak tuan-tuan, anda di depan saya ni saudara-saudari yang putus asa nak menulis? Dan yang kedua, stres. Stres. Duduk, dah cantik nak menulis, tak boleh nak tulis. Stres lah kan? Okey, ada lagi. Kuburkan minat. Alamak, ini kesian lah. Hari tu dah cantik, dah minat ni. Tiba-tiba terpaksa dikuburkan minat kerana kita tak tahu nak tulis apa. Allahu Akbar. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Kesian. Okey, ini tahap jiwang betul ni. Memang hati lembut betul ni. Dalam hati ada taman ni. Berhenti niat nak menulis. Ini paling sedih lah. Dah cantik, dah susun. Pergi bengkel, keluar bengkel, masuk bengkel, keluar bengkel. Tapi niat nak berhenti menulis sebab apa? Tak tahu nak tulis apa. Kesian. Tak apa. Kita cuba sebaik mana yang mungkin.
Dan saya akan kongsikan anda dulu dalam video ini 3 idea dulu. Okey, apa idea pertamanya? Baik. Jadi semuanya ada 7 idea, tapi ini 3 idea dahulu kan. Ini video pertama, 3 idea dulu betul. Mendongak saya ke atas tengok. Dia cari idea lah tu mendongak ke atas tu kan. Baik, apa dia? Yang pertama, lihat buku atas rak anda. Lepas tonton video ni tengoklah buku apa yang ada di atas rak kita ni. Jadi buku itulah, keluarkan satu, ambil satu buku, baca. Baca, walaupun kita dah baca buku tu 2 kali, 3 kali pun baca. InsyaAllah idea datang. Saya juga melakukan perkara yang sama. Ada beberapa buku yang saya baca dan saya akan jadikan rujukan saya. Antara benda yang menarik saya juga saya baca adalah ni. Ini buku saya tunjuk ini, ambil dalam rak saya lah. Ni. Iaitu Success. Saya ni bahasa Inggeris bukan reti sangat pun. Tapi saya minat baca. Bercakap kurang mana pun. Masuk dalam bahasa Inggeris lagi. Dengan Dr. Ma kat UK. Jadi Iaitu Success adalah sebuah buku antara buku yang saya selalu baca. Kerana dalam buku ni ada 365 bab. Tentang berkaitan dengan kehidupan kita lah. Saya minat buku pembangunan diri kan, buku motivasi. So benda-benda ni lah yang jadi hilang. Saya baca bukan apa, saya baca tengok, wah, dapat idea. Jadi tutup. Dah tutup, letak letter rak, kemudian saya akan mula menulis idea baru apa saya. Contohnya buku, ibu bolehkah saya jadi penulis? Berdasarkan pembacaan saya ketika di kampung itu, saya baca buku tersebut, terlintas satu idea dan jadilah bolehkah saya menjadi penulis. Simple ya tuan. Lihat buku atas rak kita. Kalau tak ada buku atas rak, carilah ada kotak mana-mana pun dalam rumah kita kan. Kalau tak ada rak lah. Tapi saya yakin percaya setiap penulis ada rak buku. Baik, yang seterusnya. Idea kedua. E-book apa yang biasa kita beli? Kalau anda tak pernah beli e-book, susah nak tulis e-book tu. Itu syarat sebelum tu tak lepas tu. Jadi syarat yang sebab ini, idea ini, anda nak tulis e-book, kan ada saya share tu yang saya dah share ke? Anda dah tengok tak video 3B tu? Mungkin belum tengok ke apa, tak apalah. Kalau dah tengok, okey. Kalau tak tengok, carilah video itu tentang 3B. Tengoklah apa benda 3B tu kan. Jadi e-book apa yang kita biasa beli? Itulah yang menjadi idea kita. Baca e-book, scroll satu e-book. Saya pun banyak beli e-book daripada ramai penulis di luar sana yang hebat-hebat belaka. Jadi, saya jadikan dia bahan penulisan saya. Saya cerita nak tulis ni, bukan tulis e-book juga. Kadang nak tulis status di FB, di Instagram, ataupun di copywriting kita ke, apa saja kita nak tulis. Jadi, idea kedua ini, kita tengok e-book apa kita biasa beli. Dan e-book apa yang kita baca sekarang kalau boleh. Ataupun yang kita biasa baca, katakan. Itulah jadi modal kita. Baik, itu idea yang kedua. Dan idea terakhir adalah kerjaya kita juga boleh jadikan idea penulisan kita. Sumber idea kita, ilham kita. Sekiranya kita bekerja sebagai seorang guru, pastinya idea-idea bersama dengan murid, ketika dalam kelas, ketika ataupun program modul-modul ataupun topik-topik yang kita ajar di sekolah ataupun di college, di universiti, ini jadikan modal kita untuk menulis e-book. Sekiranya kita seorang businessman, businesswoman pun, kita jadikan produk kita itu sebagai sumber kita ataupun bagaimana perjalanan kita sebagai seorang peniaga online ke ataupun seorang peniaga, itu juga jadikan idea kita. Kerjaya kita sebagai seorang doktor, katakan, kita jadikan sebagai sumber penulisan kita. Ramai nak tahu. Contohnya di MSJ sendiri ramai kluster doktor. Kluster doktor yang jadi penulis. Dan mereka ada sebagainya menulis tentang kerjaya mereka pun. Jadi kita boleh gunakan kerjaya kita. Sekiranya kita kerjaya kita sebagai seorang peguam, lawyer, kita tulis berkaitan dengan undang-undang. Mungkin kita anggap benda ni biasa, tapi orang lain tak tahu. Dan begitulah keadaannya. So, kita jadikan kerjaya kita ni sebagai sumber ilham kita. Okey, tuan-tuan, moga-moga apa yang saya share ini dapat memberi manfaat untuk anda. Sebab apa? Harap bersabar. Kita akan sambung pada video seterusnya berkaitan dengan 4 lagi idea kita untuk menulis. Jadi, harap bersabar. Kenapa? Sebab saya nak cuba kongsikan benda-benda ini supaya anda tidak ada lagi
orang kata apa ni, meragui kebolehan diri sendiri untuk menulis. Dan sekurang-kurangnya tak ada lagi persoalan tentang saya tak tahu nak tulis apa. Boleh tuan-tuan? Boleh ke boleh? Boleh, insya-Allah. Okey, terima kasih kerana anda menonton video ini, cerita ibu kita. Moga-moga perkongsian daripada saya ini dapat memberi ilham kepada anda untuk menulis. Balasan apa saya nak? Balasan anda adalah doakan saya juga sihat sejahtera, insya-Allah, dan beri ilham untuk saya terus menulis dan juga untuk membuat video-video seterusnya, insya-Allah. Dan begitulah kita saling perlu memerlukan, saling lengkap melengkapi antar kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton video ini. Like, share dan subscribe, insya-Allah. Okey, jihad ilmu, jihad pendidikan dan jihad ekonomi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.